Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana kita akan meneruskan perbincangan tentang pembukaan dan penutupan surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-26 pada pagi ini, yang mana juzuk yang ke-26 jika kita melihat keseluruhan surah terdiri daripada 6 surah sebenarnya. Yang pertama adalah suratul Al-Ahqaf. Jadi surah Al-Ahqaf telah kita bincang pada hadis malam. Yang kedua ada surah Muhammad, kemudian suratul Fatah, Al-Hujurat, surah Qaf dan surah Adz-Dzariyat. InsyaAllah kita cuba bincang 4 atau 5 surah insyaAllah. Pengisian pada pagi ini saya tidak dapat membentangkan nota PowerPoint kerana saya belum dapat menyiapkan lagi nota pada pagi ini. Jadi saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada Quran terjemahan. Jadi siapa-siapa yang ada Quran terjemahan, silalah ambil Quran terjemahan itu bagi memudahkan pengisian kita pada pagi ini kerana kita tidak ada nota. Okey. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf atas kelewatan kerana FB saya ada, saya pun tak pasti sebab apa, saya tak boleh nak login. Kerana apabila saya nak masuk kepada page Akademi Tadabbur, saya kena melalui FB personal. FB personal saya, kemudian baru saya boleh link kepada page. Tapi FB saya tu saya tak tahu hari ni dia ada masalah apa. Saya pun tak tahu masalah sebenar sebab saya pun bukan mahir dalam bab FB ni. Jadi hari ni tidak ada secara langsung, tidak ada live di page Akademi Tadabbur Malaysia. Maknanya saya dah buat rakaman recording, insyaAllah nanti kita akan masukkan recording yang ada pada pagi ini, dimasukkan nanti di page Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi sesiapa yang melihat di page Akademi Tadabbur Malaysia maknanya tak dapat ikutilah secara langsung pengisian pada pagi ini. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan di atas ketentuan Allah, takdir Allah pada pagi ini. Ada dua. Pertama, saya tak dapat nak bentangkan nota. Yang kedua, saya tak dapat nak buat secara langsung di page Akademi Tadabbur Malaysia. Okey, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan sepenuhnya Quran terjemahan dan menggunakan sepenuhnya untuk mencatat, kerana kita perlu mencatat nombor ayat, pembukanya apa, penutupnya apa. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah bersedia untuk kita meneruskan pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi kalau ada sebarang kemusykilan, ada sebarang masalah, jadi tolong maklumkan. Okay, saya harap tuan-tuan dan puan-puan bersedia untuk kita memulakan pembelajaran kita. Surah yang pertama yang kita nak bincang pada pagi ini adalah surah yang ke-47, iaitu surah Muhammad. Siapa yang ada Quran terjemahan, saya mohon tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat 507. Buka muka surat 507 untuk merujuk surah Muhammad. Surah yang ke-47. Surah
Muhammad, yang mana surah Muhammad ini mengandungi 38 ayat. Ada 38 ayat yang mana surah Muhammad ini merupakan surah yang Allah turunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Okay. Untuk surah Muhammad ini, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan kepada nama surah itu surah Muhammad. Muhammad ini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, surah Muhammad ini adalah surah yang tujuannya adalah nak menerangkan kepada kita semua akan kewajiban yang patut kita lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surah Muhammad, surah yang menerangkan kewajipan orang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pembukaan yang pertama. Semua sekali pembuka dan penutup surah Muhammad ada 4. Ada 4 bentuk pembukaan dan penutupan surah Muhammad yang kita akan bincangkan. Ada 4. Kita pergi kepada yang pertama. Bentuk pembuka surah Muhammad yang pertama, kita rujuk ayat nombor 1. Kita rujuk ayat nombor 1. Ayat nombor 1, jika kita baca dalam surah Muhammad, muka surat 507, kita akan menemui Allah menyatakan bahawasanya orang yang kafir, orang yang dia telah menjadi kafir, dan orang yang menghalang. Menghalang tu maksudnya dia halang diri dia sendiri dan orang lain supaya orang lain dan dirinya itu tidak berada pada jalan Allah. Saya ulang kembali. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Sila rujuk pada Quran terjemahan. Ayat pertama, Allah memberitahu di buka ayat pertama surah Muhammad ini, Allah menerangkan sesiapa yang telah kafir, sesiapa yang telah menghalang manusia daripada jalan Allah, orang itu Allah akan mensia-siakan segala amalan mereka. Maksudnya Allah Ta'ala akan menghapuskan semua amalan mereka. Maknanya nanti di hari akhirat mereka tidak ada lagi apa-apa amal yang boleh memberikan manfaat kepada mereka semua. Itu untuk ayat yang ayat yang pertama. Jelas. Jadi ayat pertama isunya tentang apa? Menjadi pembukaan bentuk yang pertama. Cerita tentang orang yang kafir, orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Isu dia, balasannya apa? Allah menghapuskan semua amalan mereka. Kalau macam kita beriman, kita dapat manfaat amal-amal yang kita buat dekat dunia ni nanti akan tolong kita di hari akhirat.
Tetapi orang yang kafir, lepas tu mereka menghalang manusia untuk ikut Allah, ikut Rasul, berada di jalan Allah, Allah akan menghapuskan amalan mereka. Okay, itu ayat pertama yang menjadi pembukaan bentuk yang pertama bagi surah Muhammad. Okay. Kita terus pergi kepada penutupan. Ya, penutupan bentuk yang pertama iaitu kita terus merujuk kepada ayat nombor 32. Okey, penutup bagi bentuk pembukaan yang pertama adalah ayat nombor 32 surah Muhammad. Okay. Ayat 32 surah Muhammad dia berada pada muka surat 510. 510 ayat nombor 32. Okay, ini dah jadi penutup. Sebab surah Muhammad ayat akhirnya adalah ayat nombor 38. Jadi 32 ni dah dekat dah dengan 38. Dan ayat 32 ini pun sebenarnya berada pada halaman yang sama dengan ayat yang terakhir surah Muhammad. Okay. Sebelum tu, saya ingin dapat penjelasan dari tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas. Pertama. Jelas. Okey. Jelas tak? Jelas. Yang kedua, dapat catat. Sempat tak catat tu? Maksudnya saya cakap laju sangat ke? Perlahan sangat ke? Okey, start. Okey. Slowly and steady. Okey, saya harap tuan-tuan. Sebab saya bimbang juga. Okey, tapi tak apa insya-Allah. Okey, pelan-pelan kita belajar. Okey, tengok ayat nombor 32. Okey, dah jumpa ayat 32, muka surat 510. Okey, ayat 32, kalau kita amati betul-betul, Allah sebut maklumat yang sama macam ayat nombor 1. Okey, cuba tengok ayat nombor 32. Kan Allah Ta'ala berfirman ayat nombor 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Ayat dia apa? Sama macam ayat nombor 1. Tapi kalau ayat 32 ni dia ada inna lah. Dia ada innal ladzi. Kalau ayat pertama dia tidak ada inna, dia terus alladzi. Tapi maklumat dia sama. Okey, ayat 32. Okey, gariskan. Kalau tuan-tuan ada pensel yang pelbagai warna, tuan gariskan sebab kita ada 4 bentuk. Kita ada 4 bentuk pembuka dan penutup. Jadi kena guna 4 colors lah. Contohlah, kalau saya take note, saya buat macam itulah. Supaya merah dengan merah, biru dengan biru, kuning dengan kuning, purple dengan purple. Ada 4 color. Kenapa 4 color? Ada 4 bentuk. Itu contohlah, contoh. Okey. Jadi kalau kita baca ayat 32, kita akan jumpa Allah kata sesungguhnya orang yang telah kafir dan orang yang menghalang manusia lain daripada jalan Allah. Kita jumpa maklumat yang sama macam ayat pertama. Tetapi dia ada pertama lagi. Lepas tu dia ada sebut lagi. Wasyaqur rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sampailah hujung ayat. Tapi kita nak ambil ayat hujung tu. Allah kata wasayuhbitu a'malahum. Jumpa tak ayat? Wasayuhbitu a'malahum. Maksudnya apa? Allah mengatakan Allah akan mensia-siakan amalan mereka. Okey. Jadi kena perhatikan baik-baik. Okey. Ayat 32 penutup. Okey. Dia berkaitan dengan pembuka ayat 1. Ayat 1 Allah cerita tentang orang yang kafir dan orang yang memalingkan manusia daripada jalan Allah.
Sama juga ayat 32 menyebut tentang orang yang kafir dan orang yang memalingkan manusia daripada jalan Allah. Ada persamaan. Okey. Ayat pertama kata siapa yang buat dua isu seperti itu, Allah Taala akan membatalkan, Allah akan menghilangkan amal-amal mereka. Samalah macam penghujung ayat 32, Allah mengatakan Allah akan membatalkan amal-amal mereka. Okey. Jadi cara nak ingat dia, penghujung ayat 1 sama dengan penghujung ayat 32. Okey, kena faham kat situ. Okey, awal-awal ayat 1 sama macam awal-awal ayat 32. Sama. Okey, jangan dekat situ. Okey. Satu lagi ayat yang boleh dijadikan penutup bagi bentuk pembukaan yang pertama. Okey, maksudnya ayat 1 ni dia ada pasangan dia bukan ayat 32 saja, tapi dia ada ayat lain. Okey. Tuan-tuan rujuk ayat nombor 34. Okey, tengok ayat nombor 34. Muka surat yang sama 510. Kalau siapa yang rujuk Al-Quran, okey, tuan-tuan akan jumpa sekali lagi Allah menyebut tentang innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Jumpa kan? Sama kan? Macam ayat 1, macam ayat 32, macam ayat nombor 34. Yang itu sama kenapa? Orang yang telah kafir, orang yang telah memalingkan manusia daripada jalan Allah, okey, Allah ada sebut lagi penamaan maklumat. Allah kata kalau orang yang macam tu dia matilah dalam keadaan kafir, kekafiran, Allah kata fala yaghfirallahu lahum. Maka selama-lamanya Allah tidak akan mengampunkan mereka. Maksud dia ayat 34 ni dia bincang tentang dua isu. Kafir dan memalingkan manusia daripada jalan Allah. Tetapi ayat 34 ni menyebut tentang mereka ni Allah Ta'ala takkan ampun mereka sampai bila-bila. Kalau ayat 1 kata amal mereka sia-sia. Kalau ayat 32 kata Allah akan membatalkan amal-amal mereka. Kalau ayat 34 Allah tidak memberi pengampunan kepada mereka buat selama-lamanya. Okey, itu adalah bentuk pembukaan yang pertama. Syarat tu jelas. Okey. Sempat insya-Allah. Kalau siapa tak sempat, kalau nak saya ulang bagi tahu. Okey, saya akan ulang. Okey, kita pergi kepada bentuk pembukaan yang kedua. Ingat ya, saya akan guna istilah bentuk. Saya akan guna istilah bentuk. Okey, bentuk pembukaan dan penutupan yang kedua. Okey. Cantik Allah susun. Okey. Bentuk pembukaan dan penutup bagi yang kedua, kita nak cerita tentang orang beriman pula. Kalau bentuk pertama, pembuka dan penutup surah Muhammad cerita tentang orang yang kafir. Okey. Tapi bentuk yang kedua, pembuka dan penutup surah Muhammad ini Allah menceritakan tentang orang yang beriman. Okey. Ayat berapa yang kita boleh jadi sebagai pembukaan bentuk yang kedua? Okey. Sila rujuk ayat nombor 4. Rujuk ayat nombor 4 dalam Quran terjemahan muka surat 507. Ayat nombor 4, muka surat 507. Kita akan mendapati Allah menyebut tentang orang yang beriman. Okey. Allah cerita tentang orang beriman. Okey, kenapa dengan orang beriman di sini? Okey, kita kena bacalah ayat 4 tu keseluruhannya. Faham tak
maksudnya. Kita kena baca keseluruhan ayat 4. Sebab ayat 4 ni dia agak panjang sedikit ayat dia, tetapi isunya mudah je. Ayat 4 Allah tujukan. Okey, Allah tujukan untuk orang yang beriman. Okey. Kalau ayat 1 tadi cerita tentang sasaran ayat tu Allah tujukan kepada orang yang kafir dan orang yang memalingkan pada jalan Allah. Tapi ayat 4 Allah tujukan kepada orang yang beriman. Okey, saya tak bacakan ayat dia, tetapi di antara isu dalam ayat yang keempat tentang orang yang beriman ni adalah tentang perintah jihad. Allah memerintahkan kepada orang beriman supaya bunuh orang-orang kafir ni yang memerangi orang Islam. Ini ayat 4 ni cerita dalam jihad, dalam peperangan. Peperangan. Allah suruh apa? Allah suruh pancung leher mereka. Kalau tidak pun tawan mereka, ikat mereka. Itu kena baca pada ayat nombor 4. Jadi ayat nombor 4 Allah menyebutkan tentang orang yang beriman, tapi tentang orang beriman tu cerita tentang apa? Cerita tentang jihad. Ambil kat isu kat situ. Ayat yang keempat, bentuk pembukaan yang kedua menyebut tentang orang yang beriman dalam kurungan ke adalah tentang jihad. Okey. Kita tengok penutup bagi bentuk yang kedua, penutup surah Muhammad ini, bentuk yang kedua, Allah menyasarkan ayat ini juga kepada orang yang beriman. Okey, nak rujuk ayat berapa? Okey, ayat nombor 35. Okey, tengok ayat nombor 35. Okay, ayat nombor 35. Muka surat 510. Okey. Ayat 4 pasangannya ayat 35. Okey, ayat 35 ni Allah menyasarkan ayat ini, perbicaraan ini kepada orang beriman. Okey, Allah kata tentang apa? Okey, Allah kata fala tahinu wa tad'u ila silmi wa antumul a'law wallahu ma'akum walan yatirakum a'malakum. Okey, ayat 35 Allah mengatakan, maka janganlah kamu tu siapa? Orang yang beriman. Kamu rasa lemah dan kamu boleh ajak musuh-musuh kamu untuk berdamai. Itu ayat 35. Kalau ayat 4, Allah Ta'ala kata jumpa musuh yang serang kamu, pancung leher dia. Tapi dekat penutup ayat 35, Allah tak bagi orang beriman ini berdamai dengan musuh yang memerangi orang Islam. Nampak tak perkaitan dia? Kalau tadi kata pancung dia, tawan dia, ikat dia dekat ayat 4, maka ayat 35 kata jangan damai dengan mereka. Jangan kau rasa kesian. Jangan ada kamu rasa lemah, kata Allah. Jangan, tetapi kamu kena rasa, kamu kena bangga dengan Islam yang ada pada kamu. Lepas tu Allah bagi tahu, Allah akan bersama dengan kamu, wahai orang yang beriman. Okey. Jadi kesimpulan dia, ayat 4 dengan ayat nombor 35 berkaitan tentang orang yang beriman. Spesifik dia adalah tentang peperangan. Apa yang perlu buat dalam peperangan? Prinsip dalam peperangan. Itulah persamaan di antara pembuka dan penutup bagi bentuk yang kedua. Okey, insya-Allah jelas. Okey, kalau tak dapat nanti tolong
bagi tahu. Okey. Bentuk pembukaan dan penutupan yang ketiga bagi surah Muhammad ini, okey, kita rujuk pembukaan ayat nombor 3. Okey. Tengok ayat nombor 3. Muka surat 507. Muka surat 507 ayat nombor 3. Okay, jadi kita bacalah ayat nombor 3 tu, baru tuan-tuan boleh keluarkan tajuk dia tentang apa. Okey, tapi saya boleh katakan ayat nombor 3 ni ayat yang Allah menyuruh kita ikut perkara yang benar yang datangnya dari Allah. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan nak ambil ayat dia, ayat Quran tu, tuan-tuan kena gariskan ayat yang hujung, ayat nombor 3 tu. Tuan-tuan cari perkataan, bukan ayat hujung, ayat yang ada tanda huruf jim tu sebelum dia. Ayat ni. Wa annal ladina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Baca ayat yang tu. Jumpa ayat dia. Allah kata apa pada ayat nombor 3 tu? Allah kata, sesungguhnya orang yang beriman, mereka mengikut perkara yang benar daripada Tuhan mereka. Okey. Itu adalah pembukaan surah Muhammad bentuk yang ketiga. Maksud dia, ringkasan dia, tajuk dia adalah mengikuti perkara yang benar daripada Allah, daripada Tuhan. Okey, dah sempat salin, dah sempat catat, ada korang terjemah senang je. Okey. Okey. Dah jelaskan? Okey, kita tengok pada penutup. Kenapa perlu tengok penutup? Okey, kita dah lalui dah modul ni, dah sampai juzuk yang ke-26 dah pagi ni. Okey. Dekat ayat 3 tadi, Allah sebut umum, ikutlah perkara yang benar dari Allah. Mungkin ada orang bertanya-tanya, apa yang benar dari Allah tu? Betul tak? Dia umum. Kata, ikutlah perkara yang benar daripada Tuhan mereka. Nak ikut macam mana perkara yang benar? Okey, sebab itu, kita kena tengok kepada penutup dia. Jadi kalau kita tengok dekat penutup, kita rujuk ayat nombor 33. Ayat 33. Okey, ayat 33. Ayat 3 pasangannya 33. Okey. Dah, pernyataan. Okey, cuba tengok ayat 33 tentang apa? Muka surat 510. Quran terjemahan. Ayat nombor 33. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Okey, gariskan pada ayat ati'u Allah wa ati'ur rasul. Ta'atilah. Taatlah kamu semua kepada Allah, taatlah kamu semua kepada Rasul. Okey, apa perkaitan ayat 33 dengan ayat 3 tadi? Okey, kan tadi kita cari jawapan kan? Perkara yang benar Allah suruh ikut apa dia? Cara dia bagaimana? Maka jawapan dia, ikutilah perkara yang benar daripada Tuhan mereka. Maksudnya adalah ikut taatilah Allah, taatilah Rasul. Itulah perkara yang benar yang kena ikut. Taatilah Allah,
taatilah Rasul. Itulah perkara yang benar yang kena ikut. Kerana Allah itu benar, Rasul itu benar. Okey, dah dapat untuk bentuk yang ketiga. Okey. Nampak susunan ayat dia. Okey, saya nak pergi kepada bentuk yang keempat. Okey. Bentuk yang keempat, pembukaan surah Muhammad ini, okey, pembukaan dia rujuk ayat nombor 7. Rujuk ayat nombor 7. Muka surat 507. Bagi Quran terjemahan. Okey, ayat nombor 7. Okey, dah buka ayat nombor 7, tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Dah buka kan? Okey. Ayat nombor 7, kalau tuan-tuan nak ambil isi penting dia, okey, kita boleh tulis mudah je. Ayat nombor 7 ni adalah perintah menolong Allah. Perintah menolong Allah. Okey, dah jelas. Dia punya kata kunci dia perintah menolong Allah. Kita baca dulu ayat nombor 7. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha. Gariskan perkataan in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Okey, ayat 7 Allah kata apa? Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Allah. Gariskan dekat terjemahan tu. Jika kamu menolong Allah, pasti Allah tolong kamu. Dan Allah menetapkan pendirian kamu. Okay, gariskan pada perkataan, jika kamu tolong Allah. Okay, ayat nombor 7. Okay, dah jelas ayat nombor 7. Kejap. Ada yang tanya soalan ke apa ni? Kejap Kejap Okey, alhamdulillah. Okey. Jika kita menolong Allah. Okey. Dah catat? Okey. Kita tengok penutup. Tengok ya penutup. Ada satu ilmu pada penutup. Okey. Kalau ayat nombor 7 kita dapat tahu, okey, kita kena tolong Allah ni. Kita kena tolong Allah. Betul tak? Allah tolong kita. Okey, akan timbul pertanyaan. Nak tolong Allah macam mana? Dalam bentuk apa? Betul tak? Kalau kita baca ayat 7 saja. Lepas tu kita baca keseluruhan surah Muhammad. Jadi kita dapati, oh Masya Allah. Rupanya dekat pembuka ni dia macam umum. Dekat penutup ni dia bagi spesifik. Kita dapat belajar kan? Macam tu. Lepas tu kita baca keseluruhan. Okey. Penutup bagi bentuk yang keempat, isu tentang menolong Allah ini, kita akan merujuk kepada dua ayat. Okey, ayat pertama adalah ayat nombor 35. Okey, ambil kembali ayat nombor 35. Okey, muka surat 510. Okey, ayat 35 dia ada satu jawapan macam mana cara nak menolong Allah itu. Ayat 35 memberi jawapan, iaitu berjihad. Sanggup mengorbankan jiwa. Sanggup berani untuk dilukakan, dicederakan dalam peperangan. Itu cara pertama nak tolong Allah. Kalau kita takut dengan musuh, Allah takkan tolong kita. Sebab ayat 7 kata, kalau kau tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Tapi nak tolong Allah macam mana? Penutup kata, ayat 35 kata, yang pertama kena buat, berani, korban, jihad, jiwa dan raga demi untuk Allah. Itu
Cara pertama. Okay. Cara yang kedua, saya minta tuan-tuan rujuk ayat terakhir sekali dalam surah Muhammad ayat 38, muka surat 510, kita akan jumpa perkara kedua, cara kita nak menolong Allah ini, nak menolong agama Allah ini, cara yang kedua adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Menginfakkan harta di jalan Allah. Okey, dekat ayat 38, kita boleh gariskan perkataan ni. Kita gariskan pada ayat dia berbunyi litunfiqu fi sabilillah. Gariskan pada perkataan litunfiqu fi sabilillah. Kalau dekat terjemahan, tuan-tuan gariskan pada perkataan yang Allah mengatakan, okey, untuk membelanjakan pada jalan Allah. Untuk membelanjakan pada jalan Allah. Okey, ayat 38 memberikan kita jawapan yang kedua. Apakah bentuk ataupun cara kita nak menolong Allah seperti mana ayat yang ketujuh. Jadi kita dapati penutupan surah Muhammad menambahkan kepada kita maklumat yang lebih jelas macam mana nak tolong Allah. Jadi di sini kita dapat mengetahui tentang rupanya ilmu yang ada pada pembuka dan penutup surah ada manfaat yang besar kepada kita untuk memahami ayat-ayat yang ada dalam surah tersebut. Okey, dapat 4 bentuk pembukaan dan penutupan surah Muhammad. Selesai dah surah Muhammad. Saya teruskan kepada surah Al-Fath. Al-Fathu ataupun suratul Fatih. Okay. Saya mohon, ya sebaik tuan-tuan perempuan, sila buka muka surat nombor 511. Bagi nak rujuk Quran terjemahan. Muka surat 511. Surah Al-Fatih ataupun Al-Fathu. Surah yang ke-48. Surah Al-Fatih ini mengandungi 29 ayat. Surah yang turun ketika mana Nabi Surah berada di Madinatul Munawwarah, Madaniyah. Okay. Surah Al-Fatih ini surah yang bertujuan Allah nak menerangkan apakah faedah, kebaikan, manfaat yang kita dapat kalau kita beriman dan kita percaya kepada Allah dan Rasul. Maknanya surah Al-Fatih ini adalah surah yang menerangkan apakah faedah, manfaat, kelebihan yang kita dapat kalau kita taat Allah, taat Rasul. Nampak tak? Dekat surah Muhammad tadi kita belajar tentang apa? Taatlah Allah, taatlah Rasul, kan? Jadi nak tahu faedah dia, nak tahu dengan lebih lanjut apa kita dapat, maka diterangkan pada suratul Fatih. Maka itulah tujuan suratul Fatih secara ringkas. Okay. Pembukaan suratul Fatih. Okay, pembukaan suratul Fatih ada 3. Ada 3 bentuk
pembukaan dan penutupan suratul Fatih. Bentuk yang pertama, bentuk yang pertama kita rujuk ayat 1, ayat nombor ayat nombor 2 dan ayat nombor 3. Ambillah ayat pertama sampai 3 lah. Ayat pertama sampai ayat nombor 3. Okey. Saya tak baca ketiga-tiga ayat kerana kita nak jimatkan waktu. Tetapi saya sebut dia punya isi penting, dia intisari ayat yang kita nak rujuk sebagai pembukaan. Sebab kita nak letakkan topik kecil dekat situ. Okey, saya minta tuan-tuan pada ayat yang kedua, boleh tak tuan-tuan gariskan pada penghujung ayat yang kedua, yang ayat dia hujung tu yang wayahdiyaka siratan mustaqima. Okey, gariskan pada ayat yang 3 patah perkataan yang akhir. Wayahdiyaka siratan mustaqima. Ayat yang kedua. Okey. Ayat yang kedua ni, kalau yang kita garis tadi adalah ni cerita tentang apa yang Allah beri kepada Rasul, khususnya kepada orang beriman, iaitu Allah memberikan hidayah dengan memimpin manusia ke jalan yang lurus. Okay. Ayat yang kedua menyebut tentang hidayah menuju jalan yang lurus. Okay, itu tadi dia punya tajuk tentang hidayah. Hidayah dekat sini tuan-tuan perempuan ya, bukan sekadar hidayah yang umum, tapi hidayah yang khas. Hidayah khas tu adalah Allah membimbing, Allah menolong, membawa kita kepada jalan yang lurus. Okey, itu pada pembukaan. Cuba kita tengok dekat penutupan. Okey, penutupan bagi bentuk yang pertama. Okey, sila rujuk ayat nombor 28. Ayat nombor maafkan saya, bukan 28. Betul lah, ayat nombor 28. Maafkan saya, betul. Ayat nombor 28. Rujuk ayat nombor 28. Iaitu dua ayat yang terakhir bagi surah Al-Fatih. Ayat terakhir surah Al-Fatih 29. Jadi ini ayat yang ke-28. Okey, ayat 28 kita akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang hidayah. Cuba baca ayat nombor 28 tu. Kita akan tuan gariskan perkataan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Gariskan pada perkataan arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutuskan rasulnya dengan membawa huda, membawa hidayah. Lepas tu gariskan juga perkataan wadinil haqq, dan agama yang benar, iaitu agama Islam. Okey, dah garis dah. Okey, pada ayat arsala rasulahu bil huda wadinil haqq. Okey, kalau dalam terjemahan gariskan pada perkataan yang telah mengutuskan rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Okey, dah gariskan. Okey, apa perkaitan
dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Allah menyebutkan tentang Allah memberi hidayah. Allah memberi hidayah, Allah bimbing kita berada pada jalan yang lurus. Itu ayat nombor 2. Allah kata, dapat hidayah, berada jalan yang lurus. Tapi Allah tidak cerita secara spesifik lagi. Macam mana orang tu dapat hidayah? Macam mana dia boleh berada pada jalan yang lurus tu? Jalan yang lurus tu apa? Jadi waktu dibaca ayat 28, Allah bagi jawapan. Jadi ayat 28 tu, kalau kita nak hubung kait dengan ayat 2, Allah bagi tahu. Okey. Cara kamu dibimbing, cara kamu mendapat hidayah yang Allah nak bagi, Allah hantar Rasul. Okey, kat situ. Jadi Rasul inilah sebenarnya dihantar oleh Allah untuk memberikan kita petunjuk. Tapi Rasul itu sendiri adalah utusan Allah. Okey, jadi ayat 2 kata Allah memberi kita hidayah. Tapi hidayahnya macam mana? Dengan Allah menghantar Rasul. Okey. Jalan yang lurus itu apa? Jadi kalau kita baca dekat ayat nombor 28, Allah kata jalan yang lurus itu adalah dinil haqq. Agama yang benar. Agama benar itu adalah agama Islam. Jadi kita dapat jawapan. Oh, hidayah yang Allah akan beri kita dekat ayat 7 rupa-rupanya melalui siapa? Melalui diutuskan Rasul. Okey, jalan yang lurus dekat ayat nombor 2 tu apa? Maka dekat ayat 28 kata dinil haqq. Agama yang benar. Islam ni adalah itulah jalan yang lurus. Tapi nak betul-betul ikut Islam, hidup cari Islam, maka perlu ada orang yang ajar. Ada orang yang bimbing. Siapa dia? Rasul. Rasul itu siapa? Rasul sendiri adalah jalan kepada kita dapat hidayah. Okay, nampak tak perkaitan dia antara ayat 2 dengan ayat nombor 28. Okey. Masih lagi bentuk yang pertama ya, masih lagi bentuk yang pertama. Okey. Okey, boleh lagi bentuk yang pertama. Okey. Bentuk yang pertama ni, kalau tuan-tuan nak ambil ayat nombor 3. Okey, kalau ambil ayat nombor 3, masih lagi bentuk yang pertama. Nak asing ke tak nak asing? Okey, kita letaklah bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama. Kejap. Saya perlu asing tak supaya tuan-tuan. Kita asinglah asing. Saya maafkan saya. Kita asingkan ayat ni. Okey. Kita jadikan bentuk yang kedua lah. Tulis bentuk yang kedua. Okey. Bentuk yang kedua bagi pembukaan surah Al-Fatih ini adalah pertolongan Allah. Dia punya bentuk yang kedua pembukaan adalah tentang pertolongan Allah. Okey, rujuk ayat 3. Rujuk ayat 3. Rujuk ayat 3, kita akan jumpa Allah menerangkan bahawasanya apa? Wa yansuruka Allah وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. Okey, baca terjemahan dia. Allah kata, dan Allah memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang sangat mulia. Jadi ayat 3 ni, dia cerita tentang pertolongan Allah. Okey, dah jelas? Tapi belum lengkap lagi. Pertolongan Allah ni, Allah nak tolong dari sudut apa? Betul tak? Kalau tadi kita belajar, kita nak tolong Allah dalam sudut apa? Sekarang ni, Allah pula akan tolong kita. Jadi Allah nak tolong kita, yang Allah janji dekat ayat nombor 3 dekat Nabi ni, bagi bentuk pertolongannya macam mana? Apa bentuk pertolongan tu? Okey. Penutup dia bagi bentuk yang kedua. Okey, ambil semula ayat 28 tadi.
Okey, ayat nombor 28 kita jadikan ia sebagai penutup bagi bentuk yang kedua. Okay. Cuba baca ayat nombor 28, kita akan jumpa apa bentuk pertolongan Allah kepada Nabi SAW. Okay, saya minta tuan-tuan gariskan di bawah ayat liyuzhirahu ala dini kullih, liyuzhirahu ala dini kullih. Gariskan dekat ayat nombor 28 tu, ataupun dekat terjemahan, gariskan dekat perkataan supaya dia memenangkannya dan meninggikannya di atas agama yang lainnya, tu adalah agama Islam. Okey, gariskan pada perkataan supaya Allah memenangkan, bukan sekadar menang, meninggikan agama Islam itu di atas agama yang lain. Apa berkaitan dengan ayat 3? Ayat 3, Allah bagi tahu dia akan bagi pertolongan kepada kamu dengan pertolongan yang sangat mulia. Apa pertolongan tu? Apabila baca dekat penutup ayat 28, Allah Ta'ala kata pertolongan yang sangat mulia apabila Islam ini menang. Islam diangkat dengan setinggi-tinggi. Itulah bentuk pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan telah terbukti pun akhirnya Nabi boleh menawan semula kota Makkatul Mukarramah, berlaku pembukaan kota Mekah. Okey, jelas tuan-tuan dan puan? Bentuk yang kedua. Okey, bentuk yang ketiga. Okey, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, surah Muhammad ni, pembukaan dia, okey, rujuk ayat nombor, sekejap saya tengokkan ayat dia. Okey. Ayat nombor ayat nombor 4. Okey, rujuk ayat nombor 4. Okey, bentuk ketiga pembukaan surah Al-Fatih ini adalah ayat yang keempat. Okey, ayat yang keempat tu, ayat yang keempat, ayat dia panjang, tapi saya minta boleh tak tuan-tuan tuan-tuan, ayat dia panjang ni, kasih tengok. Okey, ayat yang keempat ni Allah menyebutkan tentang orang yang beriman. Allah menyebut tentang orang yang beriman. Apa yang Allah buat kepada orang yang beriman? Apakah bentuk pertolongan Allah bagi kepada orang beriman? Boleh terayat baca. Ayat keempat ni tulis bentuk pertolongan yang Allah beri kepada orang yang beriman. Okay. Apa yang Allah bagi bentuk pertolongan dekat dia tu? Kita akan baca yang 4 tu, jumpalah Allah bagi ketenangan, Allah tambahkan iman, Allah hantar tentera-tentera dia. Itu ayat keempat. Okey, dah jelas ayat 4. Okey. Penutup bagi ayat yang keempat ini adalah ayat nombor 29. Ayat akhir sekali surah Al-Fatih, ayat nombor 29. Ayat nombor 29 dalam Quran terjemahan muka surat 515. Muka surat 515. Okey, ayat 29. Okey, ayat nombor 29 saya tak bacalah ke semua ayat tu panjang. Tapi ayat nombor 29 ni, dia menjadi penutup kepada pembukaan bagi ayat yang keempat tadi. Okey. Kat mana perkaitan? Perkaitan dia macam, kalau ayat 4
Allah menyebutkan tentang orang yang beriman. Apa yang Allah tolong dekat orang beriman ni? Okay. Dekat ayat nombor 29, Allah menutup, bahkan menjadi penutup surah Al-Fatih itu, sebab di ayat akhir Allah memuji orang yang beriman. Kalau ayat 4, pertolongan Allah kepada orang yang beriman. Dekat ayat nombor 29 yang menjadi penutup kepada ayat nombor 4 tadi, Allah memuji. Dalam masa yang sama Allah menerangkan ciri-ciri orang beriman. Boleh letak dua-dua. Allah memperincikan ciri-ciri orang yang beriman dan Allah memuji orang yang beriman. Jadi tuan-tuan kena bacalah ayat keseluruhan dia tu, kesemua ayat tu. Apa bentuk orang beriman ni? Kenapa Allah puji orang beriman ni? Orang beriman di zaman Nabi dulu ni, mereka tegas dengan orang kafir. Tegas. Tapi dengan orang beriman, dengan orang Islam, mereka rohama, mereka berkasih sayang. Kita terbalik, dengan orang kafir pula boleh jadi baik, dengan orang Islam gaduh. Dia terbalik, dia tak ikut ciri-ciri para sahabat dahulu. Ayat 29. Sepatutnya dengan orang kafir kita kena tegas. Tegas. Nampak ketegasan orang Islam. Tapi dengan orang beriman kita berlembut, kita berbaik. Bukan nak cari gaduh orang kafir, tak, tapi kena tunjuk ketegasan. Okey. Tak habis dekat situ saja. Allah memuji orang beriman. Ayat nombor 29 ni nampak kesan-kesan ibadah mereka di sisi Allah. Nampak kuatnya ibadah mereka. Itu kita kena baca ayat nombor 29. Okey, dah jelas? Dah dapat, insya-Allah saya yakin tuan dapat berkaitan penutupan bentuk yang ketiga dan pembukaan bentuk yang ketiga. Jadi kita bagi bentuk yang keempat. Okey. Bentuk yang keempat bagi surah Al-Fatih ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang balasan syurga. Tulis kat situ. Bentuk yang keempat pembukaan surah Al-Fatih adalah balasan syurga. Balasan syurga. Nak rujuk ayat nombor berapa? Okey. Ambil ayat nombor 5. Ambil ayat nombor 5. Ambil ayat nombor 5. Ambil ayat nombor 5. Jadi kalau baca pada ayat nombor 5, kita akan jumpa Allah sebut tentang apa bagi orang beriman. Yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Kan ayat nombor 5 ni Allah menyebut tentang apa? Allah akan memasukkan orang yang beriman, tak kira lelaki beriman ke, perempuan beriman ke dalam syurga. Allah akan memasukkan orang beriman ke dalam syurga. Okay, itu ayat nombor 4 yang menjadi pembukaan bagi bentuk yang keempat surah Al-Fatih. Okey, apa penutup dia? Apakah penutup yang bersesuaian dengan ayat nombor 5 membincangkan tentang isu yang sama? Ambil semula ayat 29. Okey, ayat nombor 29 menjadi penutup bagi ayat yang keempat. Bagi ayat kelima, makan saya ayat kelima tadi.
Kasih salah tolong betulkan. Ayat kelima. Okey, dah salin. Okey, dekat mana ayat 29 yang kita nak ambil? Okey, cuba gariskan ayat yang hujung bagi ayat 29 tu. Ayat yang ada selepas waqaf, selepas ada waqaf qaf lam tu kan. Yang Allah kata wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu ayat dia. Gariskan dekat wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Cuba baca dekat ayat yang hujung 29 tu, Allah akan kata macam ni. Allah telah menjanjikan keampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar ataupun ajran azima adalah syurga. Dekat situ. Ajran azima ataupun pahala yang besar adalah syurga. Jadi dekat penutup ayat last kali surah Al-Fatih, bahkan memang ayat yang potongan akhir. Ayat 29 tu Allah menjanjikan nak bagi dekat orang beriman ini dan dia buat amal soleh ni, Allah nak bagi dia keampunan dan dia akan dapat syurga. Jadi ayat 29 ni ada sangkut paut dengan ayat nombor 5 yang kita dah baca tadi. Ayat nombor 5 Allah Ta'ala kata apa? Dia akan memasukkan orang beriman, lelaki dan perempuan ke dalam syurga. Kan? Memasukkan. Tapi mungkin belum kuat lagi kata nak memasukkan tu. Allah tak pernah mungkin janjilah. Kan? Tetapi Allah Ta'ala nak menekankan, nanti akan masuk, kata Allah. Maka Allah menekankan maklumat itu pada ayat 29 yang Allah telah menggunakan perkataan Allah telah berjanji. Kita pun lega. Rupanya janji Allah. Janji Allah. Kalau ayat 5 kata Allah akan memasukkan. Tapi dekat ayat 29 dia termasuk dalam janji Allah nak memasukkan orang beriman. Dapat apa? Dapat keampunan dan Allah memberikan dia pahala yang besar, iaitu syurga. Okay. Selesailah 4 bentuk pembuka dan penutup bagi surah Al-Fatih. Dapatlah tuan-tuan dan puan? Setakat ni dapat? Dapat Ustaz. Okey. InsyaAllah. Dapat, Ustaz. Minta maaf ya, saya tak dapat sediakan note saya. Tak sempat, maaf ya. Saya lemah dalam menggunakan masa. Okey. Dapat ya. Okey, ada siapa-siapa yang tak dapat? Tolong beri maklumatlah, tolong rakan-rakan kita. InsyaAllah boleh faham. Okey. Tak apa Ustaz, saya sekali beri nota Ustaz. Sekali-sekali tulis nota. Okey, alhamdulillah. Iyalah. Terima kasih ya, jazakumullah khair tuan puan. Sebab saya sendiri suka untuk beri nota sebenarnya sebab saya boleh simpan dia. Okey, kalau tak simpan nanti kan tulis nota kan mana pula lah kertasnya tulis nota ni. Kadang-kadang tercari juga, tapi kalau nota yang khas ni sedang untuk dibentangkan. Okey. Kita macam tak sempat untuk surah Hujurat ni. Sebab surah Hujurat ni sebab kita ada satu kelas lagi, kelas tadabbur surah Ad-Dukhan. Hari ini siri akhir bagi surah Ad-Dukhan yang akan dibimbing oleh Al-Fadhil Ustaz Uzir. Okay, kita janji pukul 10 suku. Sekarang ni dah 10.13. Okey. Ada apa-apa persoalan tak bagi surah Muhammad dengan surah Al-Fatih? Kita tak sempat nak habiskan juzuk yang ke-26. InsyaAllah besok kita sambung surah Hujurat dengan surah Qaf.
Lepas tu kita masuk Az-Zariyat. Pendek je. Kalau surah Qaf tu pendek je. Surah Qaf tu pendek. Az-Zariyat ni pendek lah. Tur pun pendek. Jelas tuan perempuan? Boleh? Okey. Kita sambung kemudian lah. Besok kita sambung Okey, ada apa-apa persoalan, pertanyaan dari tuan-tuan dan perempuan? Ada? Okey. Kalau tiada, okey, saya ucapkan jazakumullahu khaira. Barakallahu fikum. Kalau ada mana-mana perbetulan yang perlu dibetulkan dari apa yang saya sampaikan, tolong ya memberikan teguran, kita sama-sama belajar. Juga ke siapa yang melihat secara rakaman nanti, ya, kalau saya ada tersalah, tolong betulkan. Jadi saya jemput tuan-tuan dan perempuan untuk mengikuti kelas yang satu lagi. Selepas ini 10 suku, dah 10 suku dah pun, untuk tadabbur surah Ad-Dukhan siri akhir. Surah Ad-Dukhan bersama Ustaz Uzair bagi sesiapa yang ada kelapangan. Jadi kita sudahi dengan aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.